Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang barakah ini, pagi Jumaat di bulan Ramadan, dapat kita sama-sama meneruskan sesi kuliah tadabbur kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati majlis kita, memberkati dan menjadikan pertemuan kita pertemuan yang terpelihara dan terpisah, dan perpisahan kita perpisahan yang diberikan keberkatan insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang suratul Masad dan saya tak dapat nak syarahkan berdasarkan kepada tafsir Al-Furqan kerana buku sini saya tertinggal buku di saya tak pasti di mana. Saya pun terlupa tentang pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita teruskan kuliah kita dengan tafsiran yang umum. Iaitu saya baca surah Al-Masad dan saya tafsirkan seperti biasa di kelas-kelas umum, tanpa terikat dengan teks daripada tafsir Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad dinamakan dengan Al-Masad kerana dalam surah ini mengandungi kalimah Al-Masad, dan nama ini merupakan nama tauqifi, iaitu nama yang diberikan, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan disebutkan dalam beberapa nas. Manakala nama-nama yang lain adalah nama-nama ijtihadi. Contoh surah Tabbat, dikenali juga surah Al-Masad dengan surah Tabbat, atau surah Abi Lahab. Surah Tabbat atau surah Abi Lahab. Nama ini adalah nama ijtihadi. Ijtihadi artinya ulama menamakannya berdasarkan kepada ijtihad mereka. Kenapa nama ini mereka dinamakan sebagai Tabbat? Kerana dah menjadi kebiasaan sebahagian daripada ulama ketika mereka menamakan surah, mereka menamakan berdasarkan kepada awalan surah. Bila awal surah ini adalah surah ada perkataan Tabbat, maka mereka pun menamakan surah ini dengan surah Tabbat. Maqasid surah, iaitu surah ini diturunkan bertujuan untuk menceritakan tentang kerugian yang dialami oleh Abu Lahab dan isterinya kerana menentang dakwah Nabi SAW. Maqasid aswar. Dan sebab nuzul surah seperti mana yang diketahui oleh umum. Sebab ini adalah sebab disebutkan dalam beberapa riwayat, antaranya riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa Abu Lahab, ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarga baginda SAW di atas Bukit Safa, setengah riwayat sebut di Batha, Nabi SAW memanggil mereka. Mereka memanggil mereka berkumpul, dan Nabi memberikan peringatan yang pertama kepada keluarga baginda SAW. Ketika itu Abu Lahab dia pun memanggil Nabi, kata tabbat laka sa'iral yaum. Tabbat laka sa'iral yaum. Celaka kau wahai Muhammad dalam hari yang paling celaka sekali hari ini. Sebab apa?
kamu alihaza jama'atana, adakah kerana ini kamu kumpulkan kami? Jadi Abu Lahab pada hari pertama lagi dihukumkan dengan hukum celaka kerana perbuatannya ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang dilakukan Abu Lahab, dan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengetahui bahawa Abu Lahab sampai ke akhir hayatnya tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat dalam Sahih Bukhari juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kisahnya Nabi naik di atas Batha. Dan Nabi kata ya sabahah. Mungkin Batha di sini artinya adalah Bukit Safa, sama. Ya sabahah, ini satu panggilan disebut oleh seorang panglima memanggil pengikutnya atau tentera untuk berkumpul kerana berlakunya satu bahaya atau berlakunya adanya serangan musuh. Bila Nabi kata ya sabahah, dan Nabi sebutkan nama kabilah-kabilah orang Arab, ketika itu datanglah kabilah-kabilah Quraisy yang disebutkan dengan mereka ini berkumpul di bahagian di arah Kaabah, dan Nabi berdiri di atas bukit Safa. Nabi memandang ke arah mereka, itu ke arah Kaabah, dan di belakang Nabi SAW adalah bukit Jabal Abi Qubais, iaitu sekarangnya ada istana. Ketika itu Nabi SAW berkata kepada mereka, ara'aitum in haddatsukum annal aduwa musabbihakum au umassikum akuntum tusaddiquni. Di riwayat yang satu lagi, apa pandangan kalian kalau aku beritahukan kepada kalian bahawa ada musuh yang menyerang kalian pada waktu pagi atau waktu petang ataupun sekarang? Adakah kamu percaya kepada aku? Qalu na'am. Ini satu kenyataan yang mustahil. Sebab Nabi berada di atas bukit Safa, Nabi panggil mereka untuk datang. Suara Nabi didengari oleh keliling, jadi mereka yang paling awal datang daripada belakang bukit. Tapi Nabi kata, kalau di belakang bukit ni ada yang serang kamu, kamu percaya atau tidak? Seperti kisah riwayat. Mereka kata percaya, kami tak pernah dengar kamu berdusta. Nabi berkata, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Aku peringatkan kalian tentang azab yang pedih untuk orang-orang yang ingkar. Maka Abu Lahab membangun kata tabbat laka. Dia lafaz ini menggunakan lafaz tabbat laka, celaka bagi kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara dalil kasih sayang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap rasulnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihina oleh mana-mana manusia. Jadi Allah yang pertahankan. Nabi berakhlak mulia. Bapa saudaranya yang bercakap begini, Nabi tenang dalam keadaan Nabi diam, tapi Allah turunkan ayat. Dan ayat bila Allah turunkan, Nabi wajib sampaikan. Jadi Nabi bacakan ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Okey. Ini sebab nuzul atau sebab diturunkan ayat suratul Lahab. Dan suratul Lahab antara surah-surah Makkiyah secara ijma'. Surah Makkiyah secara ijma' artinya tidak ada seorang ulama pun mengatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Surah Makkiyah secara ijma'. Dan surah Al-Lahab antara surah-surah yang langsung tidak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Tak ada ceritanya. Sebagaimana surah Al-Ikhlas, Allah ceritakan tentang semua sekali tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak ceritakan tentang lain. Surah Al-Lahab, Allah cerita tentang Abu Lahab dan keadaan mereka berdua, iaitu suami isteri, Abu Lahab dan isterinya. Dan langsung tidak ada nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sama ada nama Allah yang mewakilkan kalimah Allah atau Rabb ataupun mana-mana nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini. Dan surah ini walau bagaimanapun tetap dikatakan surah yang mulia kerana ia adalah kalamullah, namun kedudukannya tidak sama seperti surah Al-Ikhlas. Kerana keagungan sebuah surah bergantung kepada keagungan isi tajuknya. Tajuk surah ini berkaitan dengan Abu Lahab.
Manakala surah Al-Ikhlas berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tidak dinukilkan ada fadilat khusus berkaitan dengan surah Al-Masad. Dari segi riwayahnya, tidak ada sebarang periwayatan khusus tentang surah Al-Masad. Kalau ada orang bacakan tentang riwayat kelebihan surah Al-Masad sekian dan sekian, hadis Nabi sekian dan sekian, itu tandanya hadis itu hadis palsu. Kerana disebutkan oleh ulama bahawa tidak ada riwayat yang khusus yang menyatakan kelebihan surah Al-Masad. Tidak ada riwayat yang khusus. Manakala kalau dikatakan kelebihan berdasarkan kepada pengamalan, itu pengamalan dalam perubatan sebagainya, itu ada dalam bab ruqyah, bab pengamalan, dikatakan sebagai pengalaman. Bukan pengalaman mengamalkan surah ini dalam perubatan, ada orang amalkan surah ini untuk tahan darah dan sebagainya, itu tak termasuk dalam ilmu tafsir. Pengamalan itu hanya diharuskan, tidak diharuskan kerana surah Al-Masad sebahagian daripada kalamullah dan surah Al-Quran Al-Karim ianya agung, boleh dibacakan dalam ruqyah, dalam mana-mana ruqyah sebagainya, tapi tidak dikatakan itu fadilat selagi ianya tidak sabit secara jelas, secara nas dalam Al-Quran Al-Karim, dalam sunnah Nabi SAW tidak ada nas yang jelas. Kita tak boleh mengatakan bahawa surah ini ada kelebihan yang khusus. Itu dari segi kelebihan. Okey, insyaAllah kita masuk satu persatu. Kita bincangkan isi kandungan dan juga makna kalimah-kalimah dalam surah Al-Lahab. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Tabbat dalam bahasa Arab artinya rugi. Atau kita katakan celaka. Rugi ataupun celaka. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Celakalah kedua-dua tangan. Jadi sebab itulah kalimah ni kenapa kata celaka, sebab dalam bahasa Arab tabbat bererti hilang segala-gala, hilang semua kebaikan. Tabbat apabila seseorang itu langsung tak ada kebaikan, maka layak baginya untuk dikatakan kepadanya kalimah tabbat. Tabbat bererti khasirat, rugi. Tabbat bererti halakat, iaitu binasa. Dan kalimah ini Allah Subhanahu sebut tabbat sebagai doa. Sebagai doa. Allah Subhanahu, doa artinya Allah Subhanahu taala berdoa agar celaka Abu Lahab. Subhanallah. Yang berdoa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebut celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa doa? Kerana seruan dalam kalimah bahasa Arab, sekiranya seseorang bercakap, menyeru suatu perkara dengan harapan tertentu, dan bukan sebagai doa. Allah Subhanahu wa taala kata tabbat dipanggil sebagai doa. Allah mendoakan dan Allah terus makbulkan. Allah kata wa tabba. Kerana Allah yang berdoa, Allah yang makbulkan. Tabbat yada abi lahab, celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab, wa tab, dan telah termakbullah doa tersebut. Kenapa? Kerana kesalahan yang besar yang dilakukan oleh Abu Lahab. Menghina Nabi SAW, menyakiti Rasulullah SAW dalam keadaan dia mampu menjadi manusia yang mulia ketika itu. Kerana kekeluargaannya, kerana kejiranannya, kerana perwatakannya, kerana kemasyhurannya dan kedudukannya, kerana keterampilannya, yang mampu menjadi orang yang sepatutnya dia boleh jadi orang utama dalam Islam. Sampaikan Nabi SAW pernah berdoa, minta maaf, itu tentang Abu Jahal, minta maaf. Tapi Abu Lahab mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat Quraisy. Sebab tu dia rugi kerana dia mensisihkan peluang, malah dia menjadikan peluang tadi sebagai sebab untuk kecelakaan. Maka Allah kata tabbat wa tabba. Tabbat doa, tabba adalah khabar, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Allah yang berdoa dan Allah telah memakbulkan.
Dan Allah kata memang telah celaka. Memang memang sudah celaka. Tabbat, celakalah wahai Abu Lahab dan memang celaka. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan memang celaka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa khabar bahawa memang bukan celaka. Kenapa? Sebab Allah mengetahui bahawa Abu Lahab sampai ke akhirnya tidak akan beriman. Dan ini tidak bererti Allah dah hilangnya ikhtiar pada Abu Lahab. Namun dalam bab qada qadar kita menceritakan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mendahului sesuatu peristiwa, suatu perkara yang tak akan mampu kita faham. Sebab tu surah ini antara tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda kenabian. Allah ketika itu turunkan ayat ini dan Allah ceritakan tentang keadaan masir mereka, di tempat mereka berdua akan dimasukkan neraka, sampai ke akhir hayat tindakan mereka tidak menerima ajaran Islam. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan hamba-Nya, iaitu Allah, bila seorang buat satu kesalahan dan dia tak nak terima petunjuk Allah dan dia lawan jadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lepaskan dia dengan akal dan juga kemampuan dia, ketika itu dia berada dalam kesesatan. Untuk Abu Lahab, ketika Allah kata tabbat yada abi lahab wa tab, artinya Allah telah melepaskan rahmatnya, iaitu Allah biarkan dia dengan kemampuan yang ada pada dia. Allah tidak berikan bimbingan, artinya Allah lepaskan dia dan dia buat pilihan sendiri. Akhirnya dia celaka sebagaimana yang tercatat dalam surah ini. Tabbat yada abi lahab wa tab. Itu kalimah tabbat. Yada bererti kedua tangan. Diangkat tangan satu, tunjuk pada Nabi SAW. Allah kata celaka kedua tangan dia. Yada, dua tangan. Abi Lahab, Abi artinya bapa, Lahab maksudnya menyala-nyala. Apa arti bapa yang menyala-nyala? Rajihnya gelaran Abu Lahab ini telah pun diguna pakai sejak pada zaman jahiliah, sebelum turunnya surah Al-Masad. Abu Lahab memang bergelar dengan nama Abu Lahab sejak daripada zaman jahiliahnya. Walaupun nama asalnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama asalnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi dikenali dengan Abu Lahab kerana wajahnya yang handsome. Yang berwarna putih kekuning-kuningan. Dan antara orang yang paling handsome dalam masyarakat Arab. Bercahayanya muka dia, atau jernihnya muka dia, cantik dan handsomenya muka dia, sehingga digelar dengan nama Abu Lahab. Lahab ini artinya menyala-nyala kerana cahaya dan kecantikan yang ada pada wajahnya. Tabbat yada Abi Lahab. Namun setelah dia melawan dengan Nabi SAW, setelah dia lawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah turunnya ayat ini, nama Abu Lahab yang asalnya merupakan nama yang dibanggakan, nama yang mempunyai kemuliaan, akhirnya nama yang sama berubah jadi nama yang hina. Nama yang sama berubah jadi nama yang hina kerana dia lawan dengan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kesalahannya itu sebagai kesalahan yang Allah ambil kesalahan. Allah ambil kesalahan dia. Dan Allah SWT hukum dia. Sehingga tiada kemuliaan pada Abu Lahab. Termasuk pada nama dia. Namanya yang dibanggakan yang asalnya Abu Lahab sebagai orang yang handsome. Allah SWT turunkan ayat ni dan Allah suaikan dengan ayat sayasla naran zata lahab. Lahab yang pada asalnya gelaran mulia, Allah gandingkan dengan kalimah lahab, iaitu nyalaan api neraka. Menyebabkan gelaran ini gelaran yang terhina, yang terkeji. Sehingga tidak diriwayatkan mana-mana manusia selepas Abu Lahab yang akan menamakan anaknya dengan nama Abu Lahab. Kalau tuan-tuan jumpa tak tahulah.
Saya tak pernah jumpa lagi. Dan itu yang ulama kata, hinanya sehingga orang kafir sendiri pun takkan menamakan anak mereka dengan nama Abu Lahab. Tidak diberikan dengan nama tersebut. Kerana nama tadi berubah jadi hina kerana Allah kata tabbat. Arti hilang segala kebaikan. Celaka dia. Celaka, hilang segala kebaikan, terputus segala kebaikan. Tidak ada apa yang boleh dibanggakan dengan Abu Lahab. Yang pada asalnya dia memiliki segala kehebatan yang dibanggakan oleh masyarakat Quraisy. Sebab tu maksud dia celaka, halakat, khasirat dan khabat. Seperti mana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Okey. Ini pertama. Kemudian Allah berfirman, Allah cerita, Allah detailkan lagi. Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma nafi. Itu artinya tidak. Aghna anhu bermaksud berguna baginya atau tidak dapat mempertahankannya. Artinya dia tidak mau dapat manfaat sedikit pun daripada perkara tersebut. Aghna anhu artinya yudafi' anhu. Ma aghna anhu artinya bila ditambahkan ma penafian, maksudnya tidak ada sesuatu yang boleh pertahankan dia. Atau kita katakan dengan bahasa lebih mudah kita faham bahawa tidak berguna baginya. Ma aghna anhu maluhu, hartanya, kerana dia seorang yang kaya, seorang yang banyak harta di kalangan masyarakat Arab. Malah dia yang paling kaya di kalangan pakcik-pakcik Nabi SAW. Dialah yang antara yang minta jaga Nabi SAW atas kerana hartanya. Kerana hartanya dia kalah dengan Abu Talib kerana Abu Talib yang dapat hak penjagaan kerana Abu Talib dapat wasiat daripada Abdul Muttalib. Kalau dari segi harta dia lebih ke depan hartanya, dan itulah yang dibanggakan oleh Abu Lahab. Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada guna baginya. Ma aghna anhu, tidak ada guna baginya harta dia. Wa ma kasab, dan apa yang diusahakan. Ma kasab di sini artinya apa yang diusahakan. Apa yang diusahakan oleh Abu Talib? Satu, segala usaha yang dilakukan olehnya. Segala usaha yang dilakukan oleh Abu Talib, oleh Abu Lahab. Yang kedua adalah anak-anak. Dan orang Arab menggunakan kalimah kasab kembali kepada pertama dengan usaha yang dilakukan, kedua maknanya kembali kepada makna anak. Jadi Abu Lahab, Allah dah kata anak dia, harta dia tidak bermanfaat pada dia. Dia tak dapat manfaatkan. Allah berikan dia penyakit selepas pada itu. Penyakit yang tidak boleh disembuhkan dan tidak ada doktor yang boleh menyembuhkannya. Maka tak guna hartanya di dunia sekalipun tak ada guna baginya. Begitu juga wa ma kasab, anaknya juga tidak memberikan dia satu kemuliaan. Ketika dia meninggal dengan penyakit kulit yang Allah turunkan kepada dia, anak dia sendiri tak nak dekati dia. Dan penyakit yang dahsyat, penyakit menyebabkan seseorang itu dipercayai dalam bangsa Arab, penyakit yang dihadapi oleh Abu Lahab ini adalah penyakit yang berjangkit yang tak boleh didekati. Akhirnya anaknya dan keluarganya mengambil keputusan untuk gali lubang, kemudian mereka tolak jasad Abu Lahab dengan kayu.
tolak jasad Abu Lahab dengan kayu sehingga jasad tadi ditanamkan dalam keadaan begitu. Di dunia tiada gunanya. Di akhirat pula, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, di akhirat pula Allah kata sayasla nara. Zat lahab. Sayasla, sa artinya akan. Malah kalimah sin itu, iaitu kalimah akan menggunakan kalimah sin artinya tak lama lagi. Sangat dekat waktunya. Nak membayangkan bahawa kecelakaan yang Abu Lahab ini telah pun Allah Subhanahu wa taala pastikan terhadap dirinya. Allah kata sin, iaitu dalam masa terdekat ni akan berlaku. Sayasla, iaitu kelak dia akan dibakar. As-sali adalah bakar. Naran zat lahab, dalam api yang memiliki lahab, iaitu api yang bergejolak, api yang menyala-nyala dan mengeluarkan gejolak api atau mengeluarkan lahab, mengeluarkan percikan-percikan api. Sayasla naran zat lahab. Di keadaan kat dunia ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan anaknya tidak berguna bagi dia, tidak menjadikan dia lebih mulia. Keadaan di akhirat, dia akan dibakar dalam api neraka zat lahab. Sampai sini, itu ayat 1 hingga 3, ni cerita tentang Abu Lahab. Tentang Abu Lahab dan apa yang akan menimpa Abu Lahab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah kepada kisah isteri dia. Isteri Abu Lahab, Ummu Jamil atau Arwa binti Harb, adik-beradik dengan Abu Sufyan, seorang perempuan daripada keturunan yang mulia di kalangan orang Arab, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kecantikan, malah dinamakan dengan nama Ummu Jamil kerana kecantikannya menurut setengah pandangan. Dinamakan sebagai nama Ummu Jamil, cantik. Sebab tu sebagai riwayat yang mengatakan bahawa dia seorang wanita yang buta didhaifkan oleh sebagian ulama kerana dinisbahkan dia kepada kecantikan. Dia buta mata, dia tak nampak ketika itu bukan kerana dia buta, tapi Allah tutup mata dia daripada melihat Nabi SAW. Kerana malaikat tutup pandangan dia. Bukan kerana dia memang seorang wanita yang buta sebagaimana pandangan ulama. Saya bercenderung pada pandangan dia kerana dilihat di sini pada kadar kejahatan yang dilakukan oleh perempuan ini, dia seorang yang celik. Tapi dia tidak melihat Nabi SAW ketika di Kaabah bukan kerana malaikat tutup pandangan dia. Ya Allah kata sayasla naran zat lahab, kita Abu Lahab. Allah kata wamra'atuhu, dan isteri dia. Kalimah imra'ah disebut dalam Al-Quran, kalau seorang perempuan disebutkan imra'ah, maksudnya adalah isteri. Di sini isyarat bahawa perkahwinan yang dilakukan oleh orang kafir sesama mereka, hubungan suami isteri sama kafir itu diiktiraf. Iaitu kalau orang kafir kahwin, kemudian mereka daftarkan perkahwinan mereka sah walaupun dengan cara orang kafir, sesama orang kafir. Perkahwinan yang berlaku di zaman kekufuran diterima. Suatu ketika bila bila dua orang suami isteri masuk Islam, bila masuk Islam, dia tidak perlu mengulang kembali perkahwinan, kerana perkahwinan yang berlaku di waktu kekufuran, iaitu waktu kafir itu, diiktiraf oleh Islam. Iktiraf, diterima. Antara dalil yang kita pakai ayat ni, wamra'atuhu,
dan istrinya. Kerana Allah sebut, Allah mengiktiraf bahawa Ummu Jamil itu Arwa binti Harbin bin Umayyah bin Abdul Syams adalah isteri kepada Abu Lahab. Itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Atau wa mra'atuhu. Okay. Apa cerita dengan perempuan, dengan isteri dia ni? Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Hammalah artinya hammal dengan wazan fa'al, itu banyak membawa. Yang banyak, yang selalu buat. Apa? Selalu membawa hammalatul hatab. Yang membawa hatab, kayu-kayu api. Atau hatab juga bererti duri-duri. Duri-duri. Hatab boleh bererti kayu api, boleh bererti duri-duri. Dan diriwayatkan bahawa wanita ini, kerana dia berjiran dengan Nabi SAW, dia menghalang dakwah Nabi dengan duri-durinya. Dia bukan seorang yang miskin. Bukan seorang yang miskin, seorang yang kaya. Tapi dikumpulkan kayu api ataupun duri-duri tadi kerana Nabi SAW. Bukan orang yang miskin, kerjanya cari kayu api. Tidak. Hammalah artinya dia banyak kali buat usaha ni semata-mata nak halang dakwah Nabi SAW, semata-mata untuk menyakiti Nabi SAW. Sebab tu perempuan ni hammalatul hatab, mengganggu Nabi dengan kayu-kayunya ataupun dengan duri-durinya. Sebahagian daripada ulama melihat kepada makna hammalatul hatab sebagai dengan makna maknawi, iaitu dia ni seorang yang hammalatul hatab, seorang yang membawa kayu api. Suaminya dinisbahkan seperti api. Abu Lahab, bapa kepada, asalnya maksud Lahab ni cahayalah, tapi bila disebutkan Zatul Lahab dikaitkan dengan api, isterinya ada kayu api, artinya dia ni batu api. Ketika suaminya buat jahat, dia tidak menghalang. Kebiasaannya sifat wanita, ketika orang yang paling berani menasihati seorang lelaki adalah isterinya, orang yang paling dekat. Lelaki ni macam mana sekalipun dia garang di luar, macam mana sekalipun dia bertindak dengan satu tindakan, namun dia akan mendengar nasihat isteri dia. Sehingga ada istilah takut isteri. Hakikatnya lelaki mendengar nasihat ataupun perkataan-perkataan pada seorang wanita. Kat luar apa berlaku, di belakangnya ada perempuan yang akan membetulkan dia. Namun kalau perempuan tadi dah jadi hammalatul hatab, dah jadi orang yang menyala-nyalakan permusuhan tersebut, maka Abu Lahab menjadi seorang yang makin jahat dikarenakan oleh isterinya. Ummu Jamil, Allah turunkan ayat ni, Allah Subhanahu hukumkan kecelakaan terhadap Abu Lahab dan terhadap isterinya. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Hammalah, yang banyak membawa, artinya bukan sekali dibuat, banyak kali. Kalimah hammalah ini adalah dengan wazan fa'al, artinya kathiratul hamal, atau kata banyak sangat dibawa. Sama dia bawa kayu banyak sangat tabur, atau bawa duri banyak tabur, ataupun banyak kali dibuat. Kedua-duanya boleh disifatkan sifat hammal. Hammalatul hatab. Wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha. Fi jidiha. Jid sama makna dengan unuq, iaitu di lehernya. Al-unuq, leher yang agak panjang, yang jinjang, leher yang cantik lah. Unuq ni leher. Fi jidiha, di leher dia,
hablum mim masad. Ada habl, ada tali. Mim masad yang terpintal dengan pintalan yang kukuh. Diriwayatkan bahawa secara zahirnya memang perempuan ini, iaitu Ummu Jamil, memiliki rantai yang cantik di lehernya kerana kekayaan. Kekayaan dan kemuliaan dia, memiliki rantai yang cantik. Fi jidaha hablum min masad. Ada rantai yang cantik. Dan dia berbangga dengan kekayaannya, dengan rantai yang ada pada lehernya. Seperti mana disebutkan oleh Ad-Dhahhak, bahawa dia memang kat dunia ni memiliki rantai yang cantik. Namun rantai yang dibanggakan oleh Ummu Jamil yang cantik tadi, menjadi kebanggaan dia, Allah jadikan al-masad, hablum min masad, maksud Allah jadikan seperti tali di api neraka. Hablun, tali yang terpintal dengan cantik. Seperti tali, kita tengok tali-tali yang dipintal, bentuk pintalan-pintalan seperti tali yang di kapal, bila di kapal yang ikat sauk tu. Tali pintalan yang ikat sauk yang kukuh tadi. Itulah nama hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya tali yang dipintal tadi, dikait Allah Subhanahu Wa Taala menamakan, menerangkan keadaan perempuan tadi di hari akhirat. Sebagaimana kat dunia dia ada rantai-rantai yang cantik, Allah Subhanahu Wa Taala bagikan balasan di akhirat, dia akan memiliki rantai daripada dalam api neraka yang kukuh seperti mana rantai yang mengikat sauk. Jadi mereka, perempuan ini akan diikat di neraka, di lehernya, sebelum diturunkan ke neraka, dicampak ke neraka dan diikat di talinya. Fi jidiha hablum mim masad. Surah ini mengandungi 5 ayat secara ijma'. Mana sama ada ulama madaniyin, mana yang ulama madaniyin ataupun ulama ahli Makkah atau ahli Syam, semua sekali sepakat bahawa surah ini adalah surah yang mengandungi 5 ayat, tak ada khilaf. Dan pengajaran utama pada surah ini, pertama, surah ini berkaitan dengan qada dan qadar. Mana Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah mendahului segala perkara. Allah mengetahui segala perkara. Termasuk nasib seseorang di akhir hayatnya, juga termasuk nasib seseorang di hari akhirat. Hari akhirat. Jadi segala perkara yang berlaku di dunia ini dan di akhirat diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Adil, Allah tidak menghukumkan seseorang berdasarkan kepada ilmu Allah. Tiap-tiap orang yang Allah SWT ciptakan, Allah lahirkan dia dalam fitrah, termasuk Abu Lahab dan Ummu Jamil. Dan Allah berikan segala asbab-asbab hidayah, iaitu Allah sampaikan hidayat. Allah bukakan, datangkan Nabi SAW, mereka dengar Al-Quran, mereka dengar perkataan-perkataan Nabi SAW, mereka hidup bersama Nabi, mereka kenal Nabi, mereka kenal kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Nabi sepanjang hayat, walaupun selepas turun surah ini, Nabi tetap berdakwah kepada kedua orang ini. Nabi tetap berdakwah kerana ayat ini berkaitan dengan Allah SWT turunkan ayat ini menghukum Abu Lahab kerana perbuatannya ketika itu. Tidak mustahil, kalau dia tidak mustahil dari segi syarak, Abu Lahab boleh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi hukum syarak, artinya
dia masih lagi terikat dengan hukum syarak. Kalau dia masuk Islam, dia akan terselamat. Namun, kesalahannya ini menyebabkan Allah lepaskan dia dan Allah dah beritahu, Allah tahu penghujungnya. Jadi ayat ini cerita tentang ilmu Allah yang mendahului peristiwa. Bukan Allah jadikan Abu Lahab orang baik, orang yang berdegakan hamba kerana kelahiran anak gembira dengan Nabi, atau orang yang sayangkan Nabi, tiba-tiba Allah yang jadikan dia jahat. Tidak. Semua itu berlaku dengan pilihannya sendiri. Namun ilmu Allah mendahului segala-galanya. Mereka berdua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Iaitu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Seperti mana manusia-manusia yang lain. Kemudian mereka ditutup dengan selaput kekufuran. Kerana lahir dalam masyarakat jahiliah. Kemudian mereka diberikan peringatan, diutuskan Nabi dan Rasul. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menerima peringatan-peringatan tersebut. Dan mereka tetap didakwahkan oleh Nabi SAW sampai ke akhir hayat. Jadi tidak timbul masalah dari sini bahawa Allah SWT menyesatkan mereka. Namun perkara ini tidak diterima oleh golongan Mu'tazilah. Sehingga kata Amr bin Ubaid, ketika dia baca surah ni, dia kata, kalau boleh aku nak kopek, mana aku nak kikis ayat ni daripada Quran, aku akan kikis. Sebab Amr bin Ubaid, golongan Mu'tazilah, dalam bab qada qadar, dia adalah golongan Qadariyah yang menafikan qada dan qadar. Menafikan termasuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tak tahu apa yang berlaku. Allah tak buat apa-apa berkaitan dengan qada qadar. Ni adalah surah, antara surah menjadi hujah ke atas golongan yang menolak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran kedua, surah ini menceritakan bahawa tidak ada gunanya keturunan dan nasab sekiranya tidak diikuti dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya hubungan dia sebagai bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, antara yang paling mulia dalam Quraisy, antara pemimpin-pemimpin Quraisy. Keturunan dia sebagai orang Quraisy dan yang pada asalnya dari segi kekeluargaan boleh dikatakan Ahlul Bait, tidak memberi manfaat kepada dia apabila dia tidak mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tak terima hukum Allah, tak kira dari keturunan mana sekalipun seseorang itu, keturunan tidak menyelamatkan mereka. Malah orang-orang yang mengatakan bahawa keturunan menyelamatkan mereka daripada api neraka, ini adalah pemikiran Yahudi. Mereka kata, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka kata, kami ni keturunan yang memang confirm masuk syurga hari akhirat. Kalau buat jahat sampai buat syirik sekalipun, kami tak masuk neraka kecuali hari-hari yang singkat. Berapa hari saja kami masuk neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cabar mereka. Allah kata, kul in kana lakum darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Kalau betul Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari akhirat ni untuk kalian, dan kalian bila mati confirm masuk ke syurga, cubalah cita-cita untuk mati. Sebab mati ini yang menyebabkan kamu menjadi lebih muda. Allah kata, wala yatamannawhu abadam bima qaddamat aydihim. Sampai bila-bila mereka ini, golongan Yahudi yang mendakwa bahawa mereka keturunan anak Allah dan kekasih Allah, abna Allah wa hibba'uh, yang mendakwa bahawa mereka ni anak Allah, mereka kekasih Allah, mendakwa bahawa mereka takkan masuk dalam neraka. Kalau masuk neraka, kalau buat syirik sekalipun, Allah hanya masukkan dalam neraka waktu sedikit, dakwanya dah kata kosong. Sebab apa? Sebab mereka lah golongan yang paling takut kematian.
wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Kenapa? Sebab di atas apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka lakukan. Semua orang tahu, keturunan mana sekalipun semua orang sedar. Mereka sedar bahawa kalau mereka tidak beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan bermanfaat pada dia. Jadi surah Lahab menafikan bahawa keturunan itu boleh menyelamatkan seseorang daripada neraka. Allah tidak melihat semata-mata kepada keturunan. Namun, sekiranya seorang mempunyai keturunan yang mulia, dari segi qada qadarnya Allah lahirkan dengan keturunan yang mulia, ditambah dengan kemuliaan dalam agama, iaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan Allah dan melaksanakan syariat, di sini mereka memiliki kemuliaan dunia, kemuliaan keturunan yang Allah tetapkan, bergabungnya antara kemuliaan duniawi dan kemuliaan ukhrawi. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu antara kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Pengajaran yang ketiga, surah Al-Lahab mengajarkan kita, beritahu bahawa harta seseorang itu tidak menjadikan dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding orang lain. Harta. Yang keempat, anak-anak juga tidak dapat menyelamatkan kita. Jangan harapkan anak-anak untuk selamatkan kita. Kalau kita tidak beriman dengan Allah, Allah yang tetapkan. Mungkin anak yang kita sayang ini, kalau ketika meninggal, wali'azubillah, kalau tidak ada keberkatannya, dia yang menyusahkan kita ketika waktu kita tua. Sebab itu jangan, kita sentiasa taat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan daripadanya. Kerana Allah lah yang mengetahui segala-galanya. Berguna harta ataupun anak kita bergantung pada kehendak Allah. Jadi kita perlu sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berharap kepadanya. Jangan rasa bangga dengan ramainya pengikut. Anak-anak artinya anak ni pengikut setialah. Anak-anak boleh, sehingga setengah tafsir sebut bukan sekat anak dari segi, maksudnya bila kata walad di sini bukan saja anak, tapi anak dia disebut mewakili pengikut-pengikut. Ada orang bangga dengan pengikut-pengikut, dan pengikut pandai setia anak sendirilah. Anak ni pengikut pandai setia. Tak payah dia nak upah, tak payah nak jadikan, tak payah nak upah orang jadi bodyguard. Tapi oleh kerana dia ada anak dia akan jadi bodyguard secara semula jadi. Dan dia pengikut pandai setia. Alhamdulillah, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hayakallah. Saya on the way nak pergi masjid. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Prof. Prof ingatkan saya kuliah hari. Saya lupa kuliah hari. Jujurnya kuliah ni kuliah yang spontan. So banyak orang komplain link ni. Saya pun bangun-bangun sahur ni check dia punya apa? Check. Oi, banyaknya orang link kat saya dah. Saya pun tak ingat tu yang bagi terus buat link. Saya dekat luar, ada luar buku pun tak sempat nak disebut sekali. Jadi syarah spontan berdasarkan apa yang pengalaman bacaan sebelum ni. Okay, yalah, tak apa, saya minta maaf banyak pada semua-semua. InsyaAllah nanti saya balik saya minta maaf. Saya minta maaf, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Tengok orang ramai ni. Alhamdulillah, ini pagi Jumaat di Masjid Nabawi memang sangat ramai, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Allah buka semua peluang bagi kita. Ramai. Malam tadi pun paling ramai lah sebab malam Jumaat kan. Hari Jumaat, malam Jumaat. Masya Allah. Okey, terima kasih banyak. Okey, sama-sama insya-Allah. Jaga badan insya-Allah. Akhirnya sambung sikit lagi insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jazakallah khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Di pengajaran yang kelima, bahayanya perbuatan menghina ataupun melawan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hukum Abu Lahab ataupun Allah Subhanahu wa taala lepaskan dia. Maknanya Allah tidak berikan bimbingan pada dia, lepaskan dia dengan kemampuan dia. Puncanya kerana dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang yang hina Nabi akan menerima balasan yang sama. Allah akan hinakan dia selagi tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keenam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan nama dia dengan Abdul Uzza dalam surah ini? Nama dia Abdul Uzza. Kenapa Allah bagikan nama dia nama Abu Lahab, nama yang dibanggakan, dan tak bagi nama sebenar? Ada dua sebab. Sebab pertama, Abdul Uzza nama ni mengandungi syirik. Hamba kepada Al-Uzza, iaitu berhala, salah satu berhala Quraisy. Allah Subhanahu wa taala nama ni nama buruk. Nama yang buruk, Abdul Uzza, hamba kepada Al-Uzza. Dan tidak ada yang layak untuk manusia ni tak layak jadi hamba kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memasukkan nama asalnya kerana nama dia mengandungi syirik. Allah Subhanahu wa taala bagikan nama dia, namakan dia dengan nama yang dibanggakan, iaitu Abu Lahab. Namun Allah Subhanahu wa taala nak hinakan dia, Allah kaitkan Lahab tadi yang jadi kebanggaan kepada lahap api neraka. Ini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala boleh jadikan satu kemuliaan seseorang boleh jadi hina. Kalau Allah nak. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah nak, siapa sahaja Allah bagi kuasa, siapa sahaja Allah boleh tarik, siapa sahaja Allah boleh muliakan, Allah muliakan. Dan kalau Allah nak, siapa sahaja Allah boleh hinakan dia. Walaupun dengan perkara yang sama. Abu Lahab bangga dengan nama Abu Lahabnya, nama Abu Lahab jadi hina. Ummu Jamil bangga dengan kecantikan dan bangga dengan rantai yang ada di lehernya, Allah hinakan dengan benda yang sama. Menyebabkan kalimah al-masad menjadi yang dibanggakan, iaitu yang dimiliki, rantai yang dimiliki oleh dia menjadi sesuatu yang hina selepas turunnya ayat ini. Pelajaran yang ke berapa dah ni? Ketujuh, enam. Kita tak apalah, mungkin ketujuh. Ketujuh nanti okey. Ya. Terima kasih nanti. Ketujuh. Harta hanya bermanfaat untuk seseorang apabila dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan harta tadi menjadi balak kepada seseorang apabila dinafkahkan ke jalan menghalang agama Allah. Ini sebab Abu Lahab dikorbankan harta dia dan juga isterinya korbankan harta dia untuk lawan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir ni mereka menafkahkan harta mereka untuk halang jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah. Mereka akan terus-menerus menafkahkan harta mereka untuk perkara demikian. Kemudian mereka akan menyesal nanti. Mereka akan menyesal. Summa yughlabun. Mereka tak akan berjaya kat dunia ini. Mereka menyesal, mereka akan rasa putus asa di dunia ini, mereka dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yusyarun. Hari akhirat mereka akan dikumpulkan, dia akan dikumpulkan dalam api neraka Jahannam. Betul, harta yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita gunakan kerana Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermanfaat. Yang ke-8, anak hanya bermanfaat apabila kita didik kerana Allah Subhanahu wa taala. Didik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang memberi manfaat pada kita hanyalah anak soleh yang mendoakan kita setelah kematian. Manakala anak yang diberikan kemewahan, diberikan segala-galanya dan tak diajarkan iman seperti anak Abu Lahab, anak digunakan dibawa untuk lawan hukum Allah Subhanahu wa taala,
anak yang dididik dengan didikan kekufuran akan menjadi bebanan kepada ayah dia. Dan Allah kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta tak ada guna, anak tak ada guna. Malah harta dan anaknya menjadi bebanan kepada diri dia. Kepada Abu Lahab. Yang ke-8. Isteri. Isteri perlu sentiasa menasihati suami apabila dapati suaminya lari daripada jalan yang lurus. Dan isteri jangan jadi batu api di atas apa sahaja kesalahan yang dilakukan oleh suami. Isteri ni dia pengimbang kepada suami. Wanita-wanita hendaklah jadi penasihat utama kepada suami. Menasihatkan perkara-perkara kebaikan kepada suami. Suami ni kadang-kadang bertindak di luar atas dasar-dasar tertentu. Dan sebetulnya kesempurnaan agama seseorang apabila dia bernikah, kerana isteri dia akan mengingatkan. Namun sekiranya isteri jadi isteri yang talihah, yang tidak salihah, dia jadi batu api. Kadang-kadang dia yang menjadikan suami dia makin jahat di luar. Dia menjadikan suami dia bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan sana sini, bergaduh dengan anak saudara dan sebagainya seperti dalam kisah ini. Perbuatan isterinya tadi merupakan perbuatan yang menyalakan api. Jadi batu api. Dia jadi hina kerana perbuatannya sendiri. Sepatutnya dia jadi seorang isteri menjadi tulang belakang yang membetulkan suami. Yang membetulkan tindak tanduk yang dilakukan oleh seorang lelaki. Dan Allah secara fitrahnya Allah jadikan tiap-tiap lelaki hebatlah kat luar macam mana sekalipun, garanglah macam mana sekalipun, dia sayang pada isteri, walaupun dia akan dengar cakap isteri, walaupun kadang-kadang ada perasaan marah sebagainya, tapi tetap dia dengar. Dan ini fitrah yang Allah ciptakan dalam diri seorang lelaki. Sebab tu ingatan kepada wanita, jangan jadi penggalak kepada kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami. Malah isteri perlu lihat kepada keadaan keluarga, keadaan suami dan membetulkan keadaan selagi mampu menasihatkan, walaupun nasihat itu diterima ataupun tidak. Namun seorang wanita tidak boleh menjadi orang yang menggalakkan, yang membawa manusia atau membawa suaminya pergi kepada arah kesesatan seperti mana dilakukan oleh Mujamil, hammalatul hatab. Okey, insyaAllah kita sampai sini. InsyaAllah kita buka ada soalan sebentar, insyaAllah. Kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saman. Berkaitan dengan perubatan Ustaz, Anda pernah dengar dia kata tabat yada abi lahabin wa tattab. Bukan watabat. Jadi itu telah lari daripada tulisan ataupun semua ayat Quran diubah dalam perubatan tersebut haram. Haram lah. Haram. Jadi tapi kalau dibaca dengan bacaan yang betul, hanya kerana pengalaman. Dalam bab perubatan ni, bab ruqyah ni, Nabi bagi kelonggaran. Nabi kata aridu alayya ruqakum. Cuba bacakan, aku nak dengar apa yang kamu baca dalam ruqyah. Nabi artinya Nabi tak macam bab ibadat. Bab ibadat ni kita kena ikut Nabi 100%, tak boleh buat sesuatu macam Nabi buat. Tapi bab ruqyah ni Nabi dah ajar, itu yang paling sempurna. Namun kalau ada orang yang memiliki ilmu tertentu, iaitu ada bacaan berdasarkan pengalaman dia, kita baca Quran sebab apa? Sebab atas dasar kita bertawasul dengan Al-Quranul Karim. Tawasul dengan kalamullah, tawasul dengan Quran. Jadi kita tawasul dengan ayat Quran, mana-mana ayat Quran kita boleh tawasul dengannya. Tapi oleh kerana pengalaman pengamal perubatan ni, mereka lama bertahun-tahun mereka membaca, mereka tahu, mereka dapat rasakan ayat tertentu kalau baca kat sini
pada penyakit ni ataupun pada keadaan begini jadi mujarrab. Dia nama mujarrabat, sesuatu yang benda mujarrab, yang zahir kemujarabannya. Jadi mereka berikan pengalaman itu kepada orang selepasnya. Namun pengalaman tadi tidak mengeluarkan dia daripada daerah yang dibenarkan, mengubah ayat Quran dan sebagainya. Tak boleh. Dia pengalaman. Jadi berkemungkinan bila Quran diubah itu dengan ilmu itu mungkin berasal daripada sihir. Wallahu a'lam. Okey. Sama ada orangnya amalkan sihir atau tidak, tapi berasal dari sana. Kadang-kadang bila diubah ayat Quran boleh jadi nama syaitan, boleh jadi benda yang persepakatan antara tukang sihir dengan syaitan dan sebagainya. Ini macam-macam sebab terjadi. Kadang-kadang kerana kejahilan. Namun kalau sekadar menetapkan surah tertentu kerana pengalaman mengamalkan, dibenarkan selagi ianya adalah Al-Quranul Karim dan kalam-kalam yang digunakan syarak dalam masalah ruqyah. Okey Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Hayakallah. Sama-sama, barakallahu fikum. Ustaz, nanti nak tanya. Sudah ganti. Ada tak nas atau hadis yang melarang kita baca surah ni pada sesuatu majlis, Ustaz? Tak ada. Tak ada, sebab di surah ni dia langsung tak sebut nama Allah kan? Ya, tu kalamullah. Walaupun Allah tak sebut sebab nama Allah tak layak diletakkan bersama dengan Abu Lahab. Tapi dari segi kalamullah, kalam yang mulia, baca dalam solat, ianya zikrullah, kerana dia kalamullah. Cuma kontennya yang menyebabkan dia berbeza kemuliaan, kerana kontennya berkaitan Abu Lahab, berbeza dengan surah Al-Lahab yang surah Al-Ikhlas yang 100% tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbeza surah selepasnya, surah An-Nasr yang ada nama Allah, Iza Ja'a Nasrullah, ada mengenai ibadah pada surah Al-Kafirun dan sebagainya. Walaupun surah Kafirun ada menyebutkan ibadah, maksud perkataan Nabi SAW dan sebagainya. Namun surah Al-Lahab ni dia keadaan yang tersendiri, keadaan yang Allah nak jadikan satu khas untuk cerita Abu Lahab tentang kerugian yang dialami oleh Abu Lahab dan isterinya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, insyaAllah sebelum kita tutup, saya mohon maaf sekali lagi. Pertamanya, bagi yang masuk terkejut mana kopiah Ustaz, saya bukan nak bukan apa, bukan style. Memang kopiah saya tertinggal kat kereta kot tadi. Nasa nak cari tafsir tadi. Jadi hari ini tafsir pun tak Furqan tertinggal. InsyaAllah akan datang mungkin saya baca sekali imbas sekiranya ada isi-isi kandungan yang menarik yang saya tertinggal kerana saya tak sempat baca apa yang dekat Al-Furqan. Saya akan semula yang kalau dan saya hanya fokus kepada apa yang isi yang saya tinggalkan, kemudian kita pergi pada surah An-Nasr insya-Allah pada pertemuan akan datang pada minggu depan insya-Allah. Dan semua maaf di atas segala kekurangan. Semoga Allah SWT terima segala kebaikan dan semoga Allah SWT ampunkan kita semua. Semoga kita mencapai kerahmatan dan barakah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah ampunkan, Allah jadikan kita dengan orang-orang yang terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja. Selamat bertilawah, banyakkan fokuskan pada Al-Quran Al-Karim pada bulan Ramadan ini. Belajar bacaan Quran, khatam kita kejar, belajar pun kita kejar, kita ambil masa untuk belajar Al-Quran Al-Karim. Pada masa sama kita juga kalau perlu ada surah yang dihafal juga boleh dilakukan pada bulan Ramadan dengan mengulang-ulang hafalan juga, termasuk dalam bab memperbanyakkan huruf-huruf dalam bulan Ramadan. Itu banyak membaca. Okay, InsyaAllah sampai sini saja. Sama-sama Aunty Aminah. Terima kasih pada Aunty Aminah semua sekali. Barakallahu fikum, jazakum khairan. Dan yang semua yang beri ucapan, jazakumullah khairan. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.